Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all my Form 1 students. So, first of all, cikgu dah minta maaf sebab cikgu tak dapat nak buat Google Meet dengan kamu petang ni because I have another class with Form 5. So, this recorded video adalah replacement lah, maksudnya cikgu bincang homework yang cikgu dah assign kepada kamu last week. Okay. So, Mastery 12.1, cikgu dah suruh kamu buat 2, 4, 5 dan 6. So, kamu tengok video ni. Once cikgu dah settle satu soalan, you pause my video and you can check your answer. Okay. So, soalan nombor 2, they give you a table, animal and also speed. You have 6 types of animals and with the different speed respectively. Soalan suruh kamu lukis bar chart dan juga stem and leaf plot, and then they ask you to explain which representation is more suitable. So but before that, kita kena lukis dulu dia punya bar chart. So let's see bar chart first. So in bar chart, seperti yang cikgu dah ajar sebelum ini, ada beberapa komponen penting yang kamu kena ada pada bar chart. Yang pertama sekali adalah of course dia punya axis, dia punya horizontal, you label animal lah. Okay, x-axis tu. And then the vertical axis yang menegak ataupun y-axis, kita label dia punya speed. Okay. Second is the scale ataupun dia punya skala. Skala kenalah selari ataupun bersesuaian dengan data yang diberi. Data bagi 110. So dia adalah agak nombor yang agak besar. So you cannot use multiple of 2. So instead, you cuba gunakan multiple of 10. Maknanya satu kotak ni 10 ataupun kamu punya graph paper ke, satu kotak besar 20 lah. So it's multiple of 20, 40 dan seterusnya. Dan once you have done the scale untuk y axis, you boleh label scale untuk x ataupun horizontal punya axis, iaitu nama haiwan lah, cheetah, zebra, lion, horse, deer and ostrich. Then you just draw the bar chart according to the number lah. So this one is 110. Dan setiap daripada bar chart tu, the distance in between bar ataupun jarak di antara bar mestilah sama. Kalau jarak di antara satu bar ke satu bar lain adalah satu kotak, semua ni mesti satu kotak. Tak boleh lain-lain kotak. Okay, so dia mesti sama because that's the properties of bar chart. Okay, so this is your completed punya bar chart. And the last one, jangan lupa title. Okay, title paling penting This one. Title. Okay. So that's for number A1. Bar chart. A2 dia suruh lukis stem and leaf plot. So dalam stem and leaf plot, apa yang paling penting adalah you have to rearrange according to the sequence ataupun dalam susunan menaik, ascending order. Kemudian last digit yang dekat belakang ni, semua-semua ni akan jadi leaf, daun. And then the remaining digit dekat depan, dan tak kira ada berapa digit, ada 2 digit ke, ada 1 digit ke, akan berada pada kedudukan stem. Okay. So bila kamu lukis kau punya stem and leaf tu, kamu akan dapat lebih kurang macam ni. Okay. Macam biasa, tajuk kena ada ya. Tajuk kena ada. Kemudian dibahagikan stem dengan leaf dan dibahagikan dengan satu line. Okay. Leaf, as I mentioned just now, adalah last digit. So satu ni semula satu digit. Kalau dua ni bukannya 2 digit. 2 ni maksudnya ada 2 nombor yang mana dia punya depan dia adalah 7. Okay, kalau kamu susunlah ikut urutan. So this is your completed stem and leaf plot. Dan jangan lupa tulis juga key ataupun reference. 6 bar tu 5 means 65 km per hour. Tengok cikgu dah susun tu 6, 7, 8, 9, 11 ikut urutan. 5 dulu, kosong dulu baru 5 dan seterusnya. Okay. Soalan tanya untuk B yang manakah lagi sesuai? So, di antara bar chart dengan stem and leaf, of course jawapan ni adalah bar chart. Kenapa bar chart? Because bar chart is more suitable as the data shown is categorical type. Kan kamu tahu jenis data
Data ni ada dua jenis, betul? Yang pertama adalah numerical. Dan satu lagi adalah categorical. Okay, dalam soalan nombor 2 ni, jenis-jenis data adalah jenis-jenis haiwan, yang mana jenis-jenis haiwan ni jatuh di bawah categorical. Okay, dan categorical ni bacatlah yang paling sesuai. Lagipun kalau kamu tengok stem and leaf punya plot, dia hanya ada speed. 65 ni means 65 km/h. Hanya ada nombor sahaja. Kamu tak jumpa pun yang mana cheetah, yang mana zebra. So kamu tak tahu cheetah mana, zebra mana, lion mana, kuda mana kan. So it's hard for you to find. Instead, untuk bacat, it's clearly stated that the first bar is for cheetah, second one is for zebra and so on. So that's why bacat itu lagi sesuai. Okay, itu untuk nombor 2. Right. Nombor 4 pula. Kita nak buat box plot. The data shows the daily allowances in RM of a group of factory workers. So dia bagi kita punya data tu, duit lah, allowance sehari bagi pekerja kilang. Represent the data in the dot plot. Again, dot plot yang paling penting, kat mana-mana plot pun yang paling penting tajuk yang pertama. Yang kedua, kita punya scale. Tengok dia punya nombor tu daripada mana ke mana. What is the smallest number and what is the highest number. Okay, the smallest is 20 and the highest is 30. And each of the allowance tu dia punya nilai dia 1, 1, 1. So that's why kamu kena buat dia punya scale 20, 21, 22, 23 sampailah 30. Sampailah 30. Okay. Kemudian lepas kamu dah buat scale dia, and then you tengoklah apa yang ada dekat dalam data tu. So kalau RM20 ada satu, you plot lah satu macam tu. Dot satu dot. And then 21, 22 dan seterusnya sampailah 30. So this is your completed dot plot punya diagram. Okay. Soalan kedua dia suruh tanya, describe briefly the data distribution for the daily allowances of the group of factory workers. So kalau macam ni soalan tanya, dia tanya general. So bila soalan tanya general, kita just bagi tahu yang daily allowances tu daripada satu value kepada satu value yang lain. Maknanya apa yang paling kecil kepada apa yang paling besar. So, kamu boleh tulis dia, range of daily allowances is from 20 to 30. General sahaja, tak payah nak pening-pening. Dia tak tanya spesifik pun, dia tanya just general sahaja. Nombor 2, describe the value, beritahu value where most of the data are clustered around. Clustered around. Clustered ni maksudnya dia berkumpul ataupun terkumpul. Dekat mana data tu yang paling banyak dia terkumpul. So dia berada pada kedudukan yang paling tinggi punya dot lah, yang paling banyak dot. So this is the data ataupun value where dia clustered lah, yang paling clustered. So that's why the answer is 22 macam tu. Okay. Describe whether there is any extreme value in the data. Apa yang dimaksudkan dengan extreme value? Nilai yang sangat-sangat ekstrim. Maksudnya nilai itu sangat-sangat berbeza dengan data-data yang lain. So kalau kamu tengok 20, 21 tu masing-masing tu dekat-dekat. 21 ada, 20 ada, 24 ada, 25 ada. Tapi tiba-tiba dalam lepas 25 tu, 26 tak ada. 27 tak ada. 28 tak ada. 29 pun tak ada. Tiba-tiba ada 130 muncul dekat tengah-tengah. Tiba-tiba tu tak ada mana-mana pun. So inilah yang kita panggil dia sebagai extreme value. Extreme value. Nilai yang terlalu ekstrim, terlalu jauh bezanya. So apa kita boleh tulis? There is one extreme value which is 30. Itu saja untuk nombor 4. Okay, jelas? Nombor 4 settle. Nombor 5 pula. Okay. Nombor 5 adalah kita panggil dia histogram. So sekarang ni histogram dah diberi. Kita hanya perlu analyze sahaja. Okay. The first histogram is specifically for science marks for Form 1 students. Dan second histogram adalah mathematics punya markah. Find the number of students who obtain more than 80 in each test. Setiap test. So kita bahagikan ikut dua bahagian lah. Bahagian pertama adalah untuk science punya paper, science punya subjek. And kedua adalah untuk maths punya subjek. Kita tengok untuk subjek science dulu. More than 80, kamu tengok dekat sini markah. Markah. Dia bagi range.
So this one bukan sebab dia 60, this one 70 bukan, this one sampai 80 saja. Okay, soalan tanya more than 80. So maknanya kamu akan kirakan bar yang keempat dan bar yang kelima. So kamu carilah berapa nilai dekat situ, frekuensi dia tu. Sebab frekuensi ni melambangkan berapa ramai students. Okay. So untuk yang dekat bawah ke sini, dia punya nilai adalah 30, 35 dan yang bawah terakhir tu adalah 10. So for science punya subject, you just plus 35 and then you akan dapat 45 students. Begitulah juga untuk matematik. Untuk matematik, kamu kirakan bar yang keempat dan juga bar yang kelima. So untuk yang bar keempat tu, dia punya nilai tu adalah 42. Sebab satu kotak kecil tu satu. Sebab ada 10 kotak kecil. So that's why kamu tengok 10 kat sini. Okay. Dan yang bar terakhir tu kamu akan dapat 33. So when you plus 42 and 33, you akan dapat jawapan dia 75 students. So A is done lah. Settle. Baik. Describe briefly the distribution of marks in each test. So, kita tengok sains dulu. Kalau kamu tengok dekat sains, kebanyakan ataupun bar yang paling tinggi ataupun dekat-dekat dengan tinggi tu berada pada kedudukan 71 until 80. Yang mana dia berada pada bar yang ketiga ataupun bar yang tengah-tengah. Dia berada pada tengah-tengah. So, bila bar tersebut berada di tengah-tengah, kita boleh cakap yang markah sains ataupun bilangan pelajar yang skor untuk sains mark ni berada pada kedudukan yang tengah-tengah. Dia punya markah tu. So, bila tengah-tengah itu bermaksud dia adalah average. Tak pandai, tak hebat sangat, tak teruk sangat. Dia berada pada tengah-tengah. So, the highest bar lies in the middle of the graph. Thus, the marks obtained for science test is average saja. Tak hebat sangat, tak teruk sangat. Okay. Tengok maths pula. Maths pula, kamu tengok dia punya bar tu semakin lama semakin tinggi dia berada pada hujung-hujung. Bar yang tertinggi berada pada 81, 90, 91 ke 100. So banyak pelajar terkumpul dekat sini, maksudnya markah tinggi-tinggi lah. Betul tak? So kamu boleh tulis sebagai most of the bars lie on the right hand side of the graph. Dia berada di sudut sebelah kanan. Jadi markah yang diperoleh untuk test matematik adalah tinggi lah. Okay, macam tu je kita nak describe. Now, compare the distribution of the sign and math marks. What inference can be made? So, macam cikgu cakap tadi, ramai pelajar skor yang tinggi untuk sains, whereas pelajar yang ramai skor yang sains tu berada pada markah yang average sahaja, yang tengah-tengah. So, kita boleh tulis dia, more students obtain high marks in mathematics test compared to science test. Macam tu je lah. Okay, itu untuk nombor 5. Baik. Nombor 6. Sangat simple. Dia bagi bar chart. Beza bar chart dengan histogram. Histogram tak ada space in between bars. Bar chart ada space in between. Itu beza yang paling ketara sekali. What can you say about the number of lamps sold by shop A dan juga shop B? Kamu tengok bar dia tu sama. Sama number of lamps tu. So, kita boleh tulis the number of lamps sold in both shops are equal, which is 120 lamps. Macam tu saja. Simple. Shop E claims that the number of lamps sold is twice the number of lamps sold by shop C. Tengok shop E dulu. Shop E berapa? Shop E tu 160. And then shop C 130. Adakah 160 itu twice daripada 130? Takkan. Sebab kalau shop C dia 130. Kalau twice maknanya double. Darab 2. Kamu akan dapat 062. 260. Sedangkan shop E hanyalah 160. So, adakah dia valid? Tidak. Why? Because the number of lamps sold in shop
E hanyalah 30 more sahaja. 160 minus 130 dapat 30 sahaja, bukan double pun. Okay, so itu sahaja untuk kita punya kerja rumah. Okay, so please untuk quiz kamu hari Khamis nanti, for the first, data representation, tolong fokus kepada dot plot dan juga stem and leaf plot. Okay, ini yang akan keluar nanti. Dot plot dengan stem and leaf plot. Jangan risau, kamu tak payah nak plot pun. Kamu hanya analyze saja. Graf ataupun plot sudah diberi. Kamu hanya jawab soalan berdasarkan graf yang diberi sahaja. Okay, that is the first one. Dot plot dengan stem and leaf ya. And then, untuk second one adalah tengok balik histogram. Study balik tadi punya latihan macam mana kita nak buat inference. Dan yang terakhir sekali adalah frequency polygon. Yang paling penting untuk quiz kita ni banyak bertanyakan tentang inference. Apakah inference yang boleh dibuat daripada graf tersebut. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Once again, cikgu minta maaf sebab tak dapat buat Google Meet dengan kamu. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okay, thank you kelas. Bye-bye.